Selamat datang ke rancangan Mari Berzapin bersama saya Konstantia. Sebelum kita mulakan, mari kita saksikan serba sedikit video mengenai sejarah tarian Zapin Sebat. Tarian Zapin Sebat berasal daripada Kampung Sebat, daerah kecil Sematan, Bundu, Sarawak. Tarian Zapin Sebat ini merupakan tarian tradisional Melayu Sarawak. Kebiasaannya ditarikan ketika malam berinan dan kini dipersembahkan ketika majlis-majlis perkahwinan atau majlis rasmi. Dipercayai tarian ini dicipta oleh Allahyarham Pak Bai yang lahir pada tahun 1921 di Kampung Sebat, Melayu. Latar belakang Zapin Sebat dikoreograf dengan menggunakan 11 ragam dengan mengekalkan asas-asas gerak langkah, mempunyai pergerakan beralun yang terkawal seakan meniru ombak laut yang tenang. Kebiasaannya, pada suatu ketika dahulu, latihan Zapin Sebat ini diadakan di dalam surau sejurus selepas waktu Isyak oleh Pak Bai. Tarian ini ditarikan oleh kaum lelaki sahaja pada suatu ketika dahulu. Kini, tarian ini ditarikan oleh lelaki dan juga wanita. Kita beralih pula ke bahagian kostum, busana dan tata rias penari lelaki. Lazimnya, mereka mengenakan busana baju Melayu berleher bulat ataupun bercakap musang yang bercorak ataupun polos. Selain itu, mereka juga memakai kain samping yang dipakai sama ada bercorak maupun polos. Dan di bahagian kepala pula, mereka akan mengenakan songkok sama ada songkok tinggi ataupun songkok pendek dan disertakan dengan aksesori perhiasan seperti kerongsang. Muzik dan alat muzik. Lazimnya, tarian Zapin ini berentak dan bertempo laju, namun terdapat juga yang bertempo perlahan. Alat muzik yang sering digunakan dalam lagu Zapin adalah gambus, gendang, marwas, akordion dan rebana. Baiklah, Anda semua telah saksikan serba sedikit mengenai sejarah dan latar belakang tarian Zapin Sebat ini. Menarik bukan? Pasti Anda semua tertanya bagaimana tarian ini ditarikan.
Baiklah, Anda semua pasti sudah tahu dan lihat serba sedikit mengenai tarian Zapin Sebat. Jadi, mari kita belajar 3 ragam dalam tarian ini. Lah semua, saya Ita akan menunjukkan ragam Zapin Sebat mengikut kiraan terlebih dahulu. Kiraan bagi setiap gerak adalah 1 kali 8. Saya akan mendemonstrasikan setiap ragam dengan terperinci serentak mengikut kiraan 1 kali 8 bagi setiap satu ragam. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesi pembelajaran diteruskan dengan menunjukkan ragam yang lengkap dan kemudian menunjukkan gerak dengan kiraan, lalu disambung dengan menunjukkan gerak kedua dengan kiraan dan juga bersama muzik. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesi pelajaran diteruskan dengan menunjukkan ragam gerakan yang ketiga dengan bersama iringan muzik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan mengakhiri sesi pembelajaran dengan menari semula Zapin Sebat dengan iringan lagu tanpa kiraan. Saya berharap melalui video ini Anda semua dapat serba sedikit menambah ilmu pengetahuan mengenai tarian Zapin Sebat. Baiklah penonton, kita telah berada di penghujung rancangan. Saya berharap kita dapat bersua di masa akan datang dengan berbagai video yang menarik yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Dari jauh saya nampak macam ada harapan. Tahu-tahu masih lagi saya tidak boleh pulang. Hai, Kopi Sanangan Tambalut Kongawi kembali bersama dengan kami dalam rancangan Kano Toko Mintari dalam bahasa Kadasan Dusun yang bermaksud mari kita menarik.
Pada hari ini, kita akan belajar satu tarian etnik yang berasal dari negeri Sabah. Sebelum kita belajar lebih dalam, jom kita kenali apakah maksud tarian Sumazau. Hai, salam sejahtera. Nama saya Mikil Saudara Alan Lasiko yang memegang Menteri D2021192229. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah dan dalam rangka tarian Sumazau. Sejarah tarian Sumazau. Perkataan Sumazau berasal daripada sazau yang boleh dilihat berdasarkan tangan seseorang apabila menari. Tarian ini diambil daripada seekor burung helang semasa burung helang sedang terbang. Tarian Sumazau juga merupakan tarian tradisi rakyat Sabah dan tarian ini adalah berasal daripada suku kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada musim penuaian pada setiap hujung bulan Mei. Hujung bulan Mei dipilih berdasarkan tradisi pada masa dahulu. Penanaman padi hanya berlaku sekali setahun. Tarian Sumazau ini juga berbeza mengikut etnik. Paluan gong juga berbeza. Tarian ini mestilah berpasangan. Lebih ramai akan lebih meriah. Dan akhir sekali, penari biasanya akan memakai pakaian serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak menarik menggunakan benang berwarna emas. Baru saya faham akan sejarah tarian Sumazau. Jadi, tunggu apa lagi? Sekarang kita akan belajar ragam asas tarian etnik suku kaum Kadazan Dusun, yaitu tarian Sumazau yang akan diajar oleh Keris Jericho bersama Olivia Razia, Kano Toko Mintari.
Hai, Kopi Senangan Ambalut. Pada video kali ini saya Ceris Jericho bin Balang dan teman saya Olivia Raiza akan mengajar kita semua tentang beberapa ragam yang ada dalam tarian Sumazau suku kaum Kadazan Dusun. Antara ragam yang ada dalam tarian ini ialah Sumihok, Sumazau, dan Menggambai. Untuk ragam tersebut, Olivia akan mendemonstrasi setiap ragam yang ada. Selamat menyaksikan. Sumihok, posisi kaki seperti V sambil menghinjut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima. Sumazau menghinjut tapak kaki ke kiri dan ke kanan sambil menghayunkan tangan ke depan dan belakang pada sisi badan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Menggambai, tangan dinaikkan perlahan hingga ke aras bahu sambil menghinjut tapak kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
Sepertinya sekarang kita berada di penghujung rancangan. Kami berharap agar tarian ini tersemai kepada kita semua. Jangan lupa untuk terus ikuti kami dalam rancangan Kano Dokumentari. Bye, sampai jumpa lagi akan datang. Silik-silikan dino matonu, kogogor di titundunduku. Oh naratu, itigi nawoku. Linungis dino turosnu, kagaya ditigi nawoku. Oh naratu, itigi nawoku. Mempersembahkan dokumentari Ngajat Indu Lubok Antu. Ngajat merupakan salah satu tarian etnik yang terkenal di Malaysia. Tarian ini berasal dari negeri Sarawak. Ia salah satu tarian yang sering dipersembahkan dan selalu menjadi tumpuan orang ramai. Ngajat merupakan nama yang tidak spesifik dan tidak ada nama lain. Ngajat adalah ngajat. Ngajat juga salah satu bentuk sampi, yaitu satu bentuk doa yang disampaikan melalui tubuh badan. Semua gerak yang dipersembahkan merupakan pengalaman mereka sepanjang proses kehidupan mereka. Ia membawa maksud bahwa gerak ngajat ini diambil dari pengalaman dalam melakukan kerja harian dan disampaikan melalui gerak tubuh. Ngajat akan dimulakan dengan penari lelaki sebagai pembuka untuk menggambarkan pahlawan yang balik dari ngayau, yaitu memburu. Hal ini bagi menunjukkan perasaan bangga dan sifat berani serta gagah layaknya seorang pahlawan. Manakala penari wanita pula akan menyusul kemudian apabila ia ditarik atau diajak untuk menari ngajat. Oleh itu, gerakan wanita menggambarkan sikap mereka yang sopan santun dan lemah lembut. Dikatakan juga bahwa gerak ngajat ditarikan secara rahsia, yaitu menggambarkan jiwa atau penceritaan seseorang. Berbeza dengan ngajat pada masa kini, ia telah disusun semula dan ditetapkan oleh Pusat Kebudayaan bagi tujuan penetapan dan penyusunan semula ragam gerak. Sebagai contoh, Sarawak Culture Village. Oleh itu, ngajat sering dipersembahkan semasa perayaan gawai dan upacara atau majelis tertentu. Gambar yang terpapar merupakan busana dan aksesori ngajat. Seterusnya, mari kita lihat gerakan ngajat. Semoga dokumentari ini bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Hai
Hai semua, selamat datang ke rancangan kami iaitu Jom Berjoget. Jadi, hari ini kami akan mengajar kamu semua tarian joget yang merupakan sejenis tarian Melayu tradisional di Malaysia. Tarian joget ini mempunyai keistimewaannya tersendiri dari segi gerak kaki dan gerak tangannya. Selain itu, tarian ini juga ditarikan dalam satu kumpulan pergaulan yang terdiri daripada orang tua, muda, lelaki dan wanita secara berpasangan. Tarian joget ini kebiasaannya ditarikan dalam pesta keramaian. Baiklah, anda sudah menyaksikan contoh tarian joget sebentar tadi. Jadi, hari ini kami akan mengajar anda 3 gerak asas dalam tarian joget. Sebelum anda mempelajari gerak asas tarian joget, kami akan menunjukkan pada anda semua cara untuk memahami rentak lagu seiring dengan gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi ragam yang pertama ialah ragam asas. Pertama sekali, bagi perempuan, tangan di sisi serta kedua-dua tangan perlu menggenggam tapi tidak terlalu kuat dan meletakkan tangan pada paras perut anda. Bagi lelaki pula, tangan perlu diletakkan pada paras muka dan lebih mengepak. Tapak tangan kiri menghadap ke atas dan tapak tangan kanan menghadap ke bawah. Kaki kanan perlu menjengkit di sisi kaki kiri pula perlu mengangkat dan menapak sekali. Sama juga dengan kaki kiri. Sementara kaki bergerak, tangan pula perlu membuat gerakan dengan mengganti-ganti genggaman tangan di atas dan ke bawah. Mari kita lihat bagaimana ragam asas ditarikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam asas maju ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam asas mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam yang kedua ialah ragam kunang-kunang mabuk. Untuk perempuan, tangan kanan perlu mencubit baju pada bahu kanan serta tangan kiri perlu mencubit kain di peha kiri. Tangan lelaki pula, tangan kiri akan membuat genggaman penumbuk serta diletakkan pada bahagian pinggang kiri dan tangan kanan pula perlu memegang pergelangan tangan kiri. Kaki kanan yang akan melangkah dahulu ke hadapan tetapi jari kaki perlu menghadap ke sisi kiri. Seterusnya, kaki kiri perlu menyilang ke belakang kaki kanan dan kaki kanan akan membuka ke hadapan serta ibu jari kaki masih menghadap ke kiri. Selepas itu, kaki kiri melangkah ke hadapan dan ibu jari kaki pula perlu menghadap ke kanan serta kaki kanan pula akan menyilang ke belakang kaki kiri. Kaki kiri akan menapak ke hadapan dan jari kaki
masih menghadap ke kanan serta kaki kanan akan menapak ke hadapan dan ibu jari kaki menghadap ke hadapan dan pusing ke belakang. Selepas pusing, kita akan ulang semula ragam ini tetapi menghadap ke belakang. Badan pula perlu mencondong mengikut arah kaki yang melangkah ke hadapan. Mari kita lihat bagaimana ragam ini ditarikan. Nang mabuk. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam yang ketiga ialah ragam terancang. Kedudukan tangan sama seperti ragam kunang-kunang mabuk. Kaki kanan akan memacak ke hadapan tetapi ibu jari kaki akan menghadap 45 darjah kanan. Seterusnya, kaki kanan akan letak di kaki sebelah kiri dan sisi kiri dengan keadaan demi-point. Selepas itu, kaki kanan akan memacak ke hadapan semula dan menyimpan kaki di sebelah kiri. Begitu juga dengan arah berlawanan kaki kiri. Badan pula perlu mencondong semasa membuat ragam ini kecuali semasa meletakkan kaki dalam keadaan paralel. Ragam ini mempunyai lompatan di mana kaki yang sama gerak tetapi semasa lompat, kaki yang di hadapan akan tergantung sedikit semasa membuat pergerakan. Mari lihat cara ragam terancang ditarikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, selesai sudah pembelajaran tarian joget kita pada hari ini. Saya harap ilmu yang kami kongsikan ini dapat membantu anda semua. Terima kasih kerana bersama kami dari awal sehingga akhir rancangan ini. Selamat mencuba! Jom ke Johor berzapin. Selamat sejahtera. Nama saya Perdana Hayat Yogeshwaran. Dan saya pula Brini Dubau Anak Pelin. Hari ini kita akan belajar tarian zapin Melayu Johor. Jom kita berzapin sama-sama. Sebelum kita belajar tentang ragam zapin Melayu Johor, jom kita mengambil tahu tentang sejarah tarian zapin Melayu Johor. Zapin dipercayai dibawa oleh mubalik-mubalik dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Kebanyakan mubalik-mubalik dan pedagang-pedagang ini datang dari tanah Arab dan Parsi. Di dalam dialek Yaman, ia dikenali sebagai Savana. Pada permulaannya, hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi, kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita.
Proporsi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1, 2, 3 dan 4. Pada kiraan keempat, kaki diluncurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau ke belakang. Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendadak. Sekarang, kita pun sudah tahu tentang sejarah Zapin Melayu Johor. Apa kata kita tengok gerakan tarian Zapin Melayu Johor sama-sama? Jom! Hari ini, kita akan belajar beberapa ragam dari tarian Zapin Melayu Johor. Pertamanya ialah ragam 1 dengan kiraan 2 kali 8 dan ulang. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, kita sudah tengok bagaimana ragam 1 ditarikan. Jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adik-adik sekarang sudah pun tahu bagaimana ragam 1 ditarikan. Sekarang, jom kita sambung dengan ragam kedua, iaitu list. Sebelum itu, kita tengok sama-sama bagaimana ragam kedua ditarikan oleh dua penari ini dengan pengiraan 2 kali 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, kita pun dah tahu ragam kedua. Jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya, kita akan belajar ragam yang ketiga iaitu pusau beranak besar dengan kiraan 1 kali 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pengajaran akan diteruskan dengan ragam kopak.
Untuk ragam kopak, kita menggunakan ragam asas dan duduk pada kiraan 1 kali 8. Dan 1, dan 2, dan 3, dan duduk. Dan 1, dan 2, dan 3, dan duduk. Bagi ragam lompat injut, kaki akan diletakkan di atas lantai. Mari kita bersedia dan mulakan gerakan dengan kiraan 1 kali 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita cuba sekali lagi semua ragam yang telah dipelajari dari awal sehingga ragam yang terakhir. Selesai sudah aktiviti kita untuk hari ini. Semoga apa yang anda pelajari hari ini dapat memberikan manfaat yang amat baik. Terima kasih semua dan selamat mencuba. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Persembahan tarian Zapin Melayu tidak seharusnya cuma berbentuk kayu manis, yakni penari menari secara berbaris. Ianya juga boleh dipersembahkan dalam bentuk bulatan dalam pola bunga lawang. Cuba kita saksikan sekali lagi dan ingat bahagian-bahagian yang telah dijelaskan tadi. Selamat belajar. Rabiul Awal 12 bilangan ataupun 9 pada hitungan. Di hari Senin cahaya cemerlangan, lahirnya Nabi Sayyidina Junjungan. Naam sini ya Habibullah, naam sini ya Rasulullah.
Story of Sumazau. Sabah is richly blessed with nature diversity, unique cultures, fun adventures, and fantastic cuisines for the adventurous taste buds. Sabah's population is culturally diverse, with more than 30 different ethnic races and over 80 local dialects spoken. There are various traditional dances in Sabah. One of the best known traditional dance is Sumazau. The inspiration for the Sumazau dance is from the flight pattern of eagles witnessed by farmers resting in the fields during the harvest season. Each dancer must move only a few centimeters away from the other dancers without contact. So it was inspired by itu burung helang. Tangan dan cara dia kibarkan tangan dia tu seperti seekor burung helang. Memang betul burung helang lah. This dance fulfill various functions, which is to express gratitude related to the activities of planting and harvesting rice, and also to repel evil spirits, worship spirits, and cure diseases. Sumazau dance is danced with both hands raised to shoulder level and is flapped just like a bird's wing, following a rhythm that is played slowly and gently. Couples of men and women dance face to face, and they move their feet with small steps while the heels of the feet are lifted and lowered according to the rhythm of the song. When the hand is flapped out, the movements going up and down just like a flying bird. Usually Sumazau is danced during celebrations and at banquets, but the original purpose of this dance is to welcome the arrival of Pambazon, the rice spirit, which is usually done after the rice harvest. Dia punya simbol is kerja sama, gotong royong. Because you bergerak sama-sama dan gotong royong tu dibuat sama-sama kan. This dance is danced by peasants consisting of men and women wearing their traditional clothes. The dance is played to the accompaniment of gong beats, usually 6 gongs of various sizes and 1 drum with a specific rhythm. The duration and rhythm of the Sumazau gong sounds varies by district and village. The musical instruments used when Sumazau is danced are 6 of gongs, 8 to 9 of drums, which they called it as kandang, and also kulintangan. Saasalakan, naanangon or kukulibadon, haambatan, kukulimpoon, tootongon, and tatawak. These are the name of 6 gongs according to the Kadazan dialect of Penampang. So paling penting untuk ini Sumazau is this 3 benda lah. Actually 2, kandang dan juga gong. Tapi sekarang sudah modernize it, dia akan panggil kulintangan supaya tu kasih complete and tu kasih lagi cantik bunyi. In general, the ornaments and embroidery on the traditional clothing of the Kadazan people are modest compared to other ethnic groups. The first pakaian orang Kadazan, tak kisahlah dari daerah mana-mana sekalipun, memang hitam. Because hitam ni dia senang untuk dapat. Memang senang untuk dapat hitam. Because dia dulu-dulu dia belum ada dye yang warna biru, warna merah, warna putih. There are 3 types of women's blouses. The first one is called sinuanga, which is a sleeveless blouse with a U-shaped neckline worn by young women. The second one is called as sinampukung, which is a short sleeve blouse with no embroidery and worn by elder women. The third one is called as kihongon, which is a long sleeve blouse worn by old women and ritual specialists or bobohisan during a ceremony. Himpogot
and tangkong are two of the most important accessories for women. Himpogot is a belt made of silver coins, while tangkong is a hip belt made of 84 engraved copper bracelets. The long sleeve shirt of the man's costume is called as gaung. The long sleeve shirt is originally without embroidery. Nowadays, it is adorned with gold ornaments and buttons. The black long pants worn by men is called as suva. Siga is what they wear on their head, folded and wrapped in some special way. To summarize everything, Sumazau is the iconic dance of Sabah, which it was danced to restore the well-being of Pambazon, rice spirit, to ensure a bountiful harvest, to summon the spirits in the spiritual world, to cure illness, to celebrate a triumphant return from headhunting, to appease the house spirit guardian Myeongdong, so things get back to normal. Now, Sumazau is mainly performed during wedding, festivals, celebrations, social or tourism events, and welcoming of dignitaries. It is also a must-try dance for tourists who want to experience the colorful cultures of Sabah. If you want to see or try Sumazau, the best time for you to watch is in May, the Harvest Festival Keamatan Month of Sabah at KDCA Penampang Hongkot Koisaan on 30 and 31st May every year. Lastly, this is Farah in the story of Sumazau. Selamat datang ke rancangan Aram Mengajar. Pada kali ini, saya akan membawa anda terbang ke bumi Kenyala. Hari ini saya akan mengajar anda sebuah tarian tradisional yang sangat popular di Sarawak, iaitu Ngajat Induk. Apa itu Ngajat Induk? Ngajat Induk merupakan sejenis ngajat iban yang hanya ditarikan oleh sekumpulan wanita. Nampak menarik kan? Tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Bagi wanita iban, Ngajat Induk merupakan tarian yang dipersembahkan oleh kaum perempuan terutama yang tinggal di rumah panjang. Seperti yang diketahui, aktiviti kaum wanita di rumah panjang adalah bersifat feminin dan penuh dengan tata susila kewanitaan. Setiap perilaku mereka adalah berasaskan aktiviti harian mereka seperti bertenun, bertani dan menganyam di rumah panjang. Kebiasaannya, tarian ngajat ini akan dipersembahkan di depan rumah panjang atau di simpang jalan serta di dalam rumah untuk mengiringi tetamu yang masuk. Persembahan ini dipersembahkan sebagai tanda hormat penghuni rumah panjang terhadap tetamu yang datang. Ajat ini dipersembahkan secara berkumpulan dan mengikut gerak yang sama seiring dengan bunyi tabuh. Di rancangan kita pada hari ini, saya akan mengajar anda 3 ragam ngajat induk.
Ragam pertama dinamakan sebagai silang kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam yang kedua adalah bungai ajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam ketiga adalah asas ajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ngajar Indo. Sekarang, anda pun boleh belajar menari Ngajar Indo di rumah atau di mana-mana sahaja. Baiklah, kita sudah berada di hujung rancangan ini. Terima kasih kerana menonton dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye!
semua, saya Anastasia sebagai hos anda pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mengikuti rancangan tradisi kami. Hari ini kami akan mengajar anda semua beberapa ragam tarian inang, iaitu ragam asas, ragam melenggang sudi, dan ragam melenggang sendeng. Sebelum kita bermula, saya akan menceritakan serba sedikit pengenalan tentang tarian inang. Tarian inang atau lebih dikenali sebagai tarian Mak Inang suatu ketika dahulu dicipta pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tarian ini sangat terkenal pada masa dahulu sehinggalah ke hari ini. Rentak tariannya juga sangat lemah gemalai dan mempunyai ciri-ciri yang bersesuaian untuk ditarikan di istana. Kini, tarian Mak Inang lebih dikenali sebagai tarian inang dan seringkali dipersembahkan di majlis-majlis keramaian. Jadi hari ini pena pengajar yang akan mengajar anda semua pada hari ini ialah Muhammad Alif dan Danish Aida. Bagi voice over untuk rancangan ini ialah Revin. Baiklah, marilah kita mulakan rancangan langkah tradisi kita. Hai semua, bersama saya Revin dalam video pengajaran tarian inang kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengulas lebih lanjut lagi tarian inang kita, saya akan menyatakan bahawa kita akan belajar 3 asas ragam inang sahaja, iaitu yang pertama ragam asas inang, yang kedua ragam melenggang sudi, dan yang ketiga ragam melenggang sendeng. Baiklah, ragam pertama inang yang akan kita belajar pada hari ini adalah ragam asas inang. Untuk ragam asas inang ini, ianya akan dimulakan dengan henjutan setempat sahaja, iaitu bermula daripada kaki kanan dihentak dan bersama juga dengan tangan kanan menurun ke bawah, manakala tangan kiri pula akan menaik ke atas. Untuk penari lelaki, bukaan pada tangan mereka lebih besar daripada bukaan tangan penari perempuan. Jom kita saksikan video ini. Gerakan inang asas kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak asas inang bagi penari lelaki dan perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak asas inang hayunan tangan lelaki dan perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, seterusnya ragam yang kedua pula adalah ragam inang melenggang sudi. Bagi ragam melenggang sudi, ragam ini selalunya ditarikan oleh penari lelaki dan perempuan berpasangan dan mereka akan berhadapan sesama sendiri. Ragam melenggang sudi ini ianya sama seperti apabila kita berjalan di depan orang yang lebih tua, maka kita akan menunduk sambil berjalan. Jadi, oleh itu, jom kita saksikan video ini supaya anda semua lebih memahami. Gerakan inang lelaki dan perempuan melenggang sudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan inang tangan bahagian kiri melenggang sudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan inang tangan bahagian kanan melenggang sudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan inang kaki bahagian kiri melenggang sudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan inang kaki bahagian kanan melenggang sudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, ragam yang terakhir iaitu ragam yang ketiga, iaitu ragam inang melenggang sendeng. Untuk ragam gerak melenggang sendeng, cara kita untuk menarikannya adalah
Gerakan badan kita ke kanan terlebih dahulu diiringi dengan tangan di bahagian kiri dan melimpasi muka kita. Lalu untuk kaki pula, ianya dibengkokkan sedikit, iaitu kaki kanan masih kekalkan di hadapan, manakala kaki kiri pula perlu dibawakan ke belakang dan membengkok sedikit. Jom kita saksikan VT ini. Gerakan inang lelaki dan perempuan melenggang sending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan inang tangan melenggang sending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan inang kaki melenggang sending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, sekarang mari kita saksikan demonstrasi penuh tarian inang daripada Alif dan Danish. Wah, Anda semua sangat hebat kerana dapat mempelajari tarian inang tersebut dengan baik. Rancangan kita telah pun tamat di sini. Akhir kata dari saya, semoga Anda semua berjaya mempelajari tarian ini dengan jayanya. Selamat mencuba! Origin of Orang Ulu. Orang Ulu ialah satu gelaran ciptaan politik untuk mengumpulkan kira-kira 27 kelompok etnik kecil dari suku kaum Dayak, tetapi berbeza di Sarawak, Malaysia dengan populasi di antara kurang 300 orang hingga lebih 25,000 orang. Orang Ulu bukan merupakan istilah rasmi dan ianya tidak wujud dalam perlembagaan Malaysia. Istilah ini dipopularkan oleh satu persatuan minoriti yang dibentuk pada tahun 1969 dan dikenali sebagai Persatuan Kebangsaan Orang Ulu OUNA. Orang Ulu biasanya tinggal di rumah panjang yang dihiasi dengan mural dan ukiran kayu. Mereka juga terkenal dengan tatu terperinci manik mereka yang rumit. Orang Ulu dari suku ini juga dapat dikenali dari muzik unik mereka, iaitu bunyi khas sapek, kecapi berbentuk perahu yang dipetik sebelumnya pada 2 tali dan sekarangnya pada 4 tali. Sebilangan besar suku orang Ulu beragama Kristian, namun bagaimanapun, agama tradisional lama masih diamalkan di beberapa kawasan. Puak-puak yang tergolong dalam kumpulan orang Ulu yang tinggal di sepanjang sempadan Malaysia Timur dan Kalimantan Indonesia ialah Kayan, Kenyah, Bahau, Seputan atau Uheng Kareho, Auheng atau Penihing, Kajang, Kejaman, Punan, Ukit, Bukat, Penan, Lun Bawang, Lun Dayeh, Murut, Berawan dan juga Kelabit.
Gelaran orang Ulu juga ditujukan khas kepada kaum-kaum tersebut kerana mereka mendiami di bahagian hulu Sungai Batang Rajang, iaitu di daerah Belaga. Background of orang Ulu. Kaum orang Ulu terdiri daripada 20 etnik kecil yang disatukan dan berasal daripada pedalaman Sarawak di tengah, iaitu dari dataran Usun Apau, Krayan Kelabit dan Apo Duat. Antara etnik yang bernaung di bawah kelompok orang Ulu ialah Kayan, Kenyah, Penan, Kelabit, Punan, Sebok, Lun Bawang, Lun Daya, Kajang, Kelemantan, Kejaman, Kiput dan sebagainya. Dikatakan etnik-etnik orang Ulu ini berasal daripada satu kaum induk berdasarkan tradisi lisan asal-usul mereka daripada nenek moyang yang bernama Lenjau Su'u dan Bawe. Budaya kaum orang Ulu. Masyarakat orang Ulu yang terdiri daripada pelbagai etnik turut memiliki kekayaan dalam adat, tradisi dan tarian tradisional mereka, termasuk muzik tradisional yang perlu dikekalkan oleh setiap lapisan generasi dalam masyarakat tersebut. Golongan muda orang Ulu pula perlu mengambil peluang untuk mempelajari warisan berkenaan daripada generasi tua yang masih gigih mengajar dan melatih generasi muda untuk menggantikan langkah mereka di dalam adat mainan tradisional. Muzik tradisional seperti tabahan sapek atau sambit dalam bahasa Kayan sesuatu yang cukup unik dan istimewa, dan ianya harus dimainkan pada setiap keramaian di rumah panjang suku kaum orang Ulu di Baram. Masyarakat orang Ulu masih kaya dengan budaya tradisional dan setiap satunya perlu dikekalkan dan dipelajari oleh setiap generasi orang Ulu itu sendiri agar keaslian terus terpelihara dan berkekalan. Selain muzik tradisional sapek, muzik tradisional orang Ulu lain yang cukup unik dan menarik ialah seperti Jatung Utang, iaitu sejenis irama tradisi yang dihasilkan melalui paluan gong yang berlainan bunyi. Tarian orang Ulu. Tarian orang Ulu ini boleh ditarikan secara berseorangan atau berkumpulan. Ia merupakan tari bersama suku kaum Dayak Kenyah yang tinggal di Bulungan, Kutai, Berau dan Pasir, iaitu kawasan persempadanan antara Sarawak dan Kalimantan Timur. Alat muzik utama yang mengiringi tarian ini ialah sapek. Dalam tarian ini, bulu-bulu burung dilekatkan di celah jari kedua-dua belah tangan sebagai perhiasan. Gerakan langkah yang menghentakkan kaki ke kiri dan ke kanan diulang-ulang sambil menyanyi dan bertepuk tangan. Busana. Busana pakaian orang Ulu yang sangat berwarna-warni dipenuhi manik-manik yang diperbuat secara lokal di Sarawak. Manik-manik itu pula dijahit dengan motif yang indah di atas kain hitam dengan corak-corak alami. Dipercayai warna hitam melambangkan kekuasaan dan menguatkan lagi kepercayaan Austronesia terhadap budaya matrilineal. Topi manik yang dipakai membezakan etnik-etnik ini. Pakaian lelaki orang Ulu biasanya diperbuat daripada kulit kayu atau dipanggil sebagai talun. Alat muzik. Jatung Utang ialah salah satu alat muzik tradisional suku Dayak Kenyah di Kalimantan. Terbuat dari kayu berbentuk gambang dan termasuk dalam kategori alat muzik xylophone. Cara memainkan jatung utang ialah cukup sederhana, iaitu ia dipukul dengan menggunakan dua buah batang kayu terpisah pada setiap lempengan kayunya. Tiap lempengan kayu diikat di atas tali yang dipasang pada blok kayu yang tersusun dan akan mengeluarkan kunci nada yang berbeza-beza. Jatung utang sendiri biasanya digunakan sebagai alat pengiring upacara adat dan tari suku Dayak Kenyah. Ragam dua perempuan. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.
Ragam 1 perempuan 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, dan 8.